Yang Di-Pertuan Agong bertitah perpaduan membawa kejayaan. Hari ini, Yang Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15. Dewan Rakyat kali ini akan bersidang selama 7 minggu dan ucapan Belanjawan 2023 bakal menjadi tumpuan utama. Turut berangkat ke istiadat itu Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Antara yang menarik dalam titah ucapan Yang Di-Pertuan Agong ialah penekanan baginda kepada keutuhan keharmonian menerusi gagasan perpaduan yang melandaskan prinsip perlembagaan persekutuan sebagai agenda utama demi negara. Baginda bertitah bahawa semangat muhibah dan saling menghormati antara kaum adalah asas kepada kestabilan, manakala agenda perpaduan dalam konteks kebudayaan perlu diberi tumpuan melalui pelaksanaan program berorientasikan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Titah Al-Sultan Abdullah langkah tersebut selaras dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk mengamalkan sifat tasamuh atau toleransi dan menghindari gejala perlampau yang boleh menggugat keharmonian kaum. Yang Di-Pertuan Agong turut mengimbas kembali peristiwa 4 tahun lalu ketika terjadinya langkah syaratan pada hujung Februari 2020. Dalam hubungan ini, Al-Sultan Abdullah bertitah bahawa baginda tidak berniat untuk mencampuri urusan politik negara, apatah lagi untuk mengatur percaturan landscape politik tanah air. Pada pengamatan beta secara peribadi, jika episod yang membawa kepada peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 tidak berlaku, nescaya rentaian kemelut politik yang berlarutan sehingga kepada pilihan raya umum ke-15 juga akan dapat dielakkan. Lebih penting lagi, kemelut politik yang membelenggu negara hampir 4 tahun lamanya boleh dielakkan jika sekiranya semua ahli-ahli yang berhormat dan para ahli politik negara bersedia untuk mengenepikan perbezaan dan bersatu padu semata-mata atas dasar untuk menjaga kepentingan rakyat beta dan negara yang kita cintai ini. Titah baginda. Justru Al-Sultan Abdullah menasihatkan semua ahli parlimen menjaga nama baik dan kehormatan Dewan Rakyat dan berkhidmat setulus hati dengan meletakkan rakyat dan masa depan negara sebagai keutamaan dan mengenepikan agenda politik sempit selain bersatu hati atas nama perpaduan. Kestabilan lanskap politik menerusi ikatan perpaduan dari ahli Dewan Rakyat hendaklah dijadikan sebagai manifestasi dalam membentuk bangsa Malaysia dan era Malaysia baharu yang gemilang. Sesungguhnya perpaduan adalah penyatuan dalam perbezaan. Perpaduan adalah asas pembinaan kestabilan. Perpaduan adalah tiang kemakmuran. Perpaduan menyumbang kepada kemajuan. Perpaduan membawa kejayaan. Beta berdoa semoga Malaysia bersama rakyat yang beta kasihi akan terus hidup dengan penuh kerukunan atas dasar perpaduan dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Titah baginda. Menerusi titah ucapan Yang Di-Pertuan Agong, jelas sekali istilah kerajaan perpaduan bukan hasil ciptaan Datuk Seri Anwar Ibrahim tetapi atas perkenan baginda sendiri. Maknanya menggelar bahawa kerajaan hari ini sebagai di luar tabi'i seperti yang diwiritkan oleh Presiden PAS yang juga Timbalan Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Abdul Hadi Awang adalah penderhakaan yang amat nyata. Titah Al-Sultan Abdullah agar semua ahli parlimen bersatu hati atas nama perpaduan, bukan mengamalkan politik sempit, jelas menunjukkan baginda amat duka cita dengan sikap segelintir pemimpin politik yang berterusan menyemai kebencian kaum dan perpecahan dalam masyarakat. Semoga selepas ini semua ahli parlimen menjunjung titah Yang Di-Pertuan Agong dan tiada lagi menyalak di media sosial mengenai isu kerajaan perpaduan. Jika teringin berdebat, datanglah ke Dewan Rakyat. Jangan ponteng.